A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha, anta waliyuna wa maulana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita masih lagi tentang perihal orang-orang munafik, khususnya dalam peristiwa Ghazwatul Tabuk, peperangan Tabuk. Kita sampai ayat 94 kan? Setelah Allah menceritakan tentang sikap orang munafik yang gembira, Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Setelah Allah menceritakan perihal orang munafik yang gembira apabila tidak pergi berperang, dan mereka bukan setakat gembira tapi mereka menghasut orang lain supaya jangan pergi berperang. Alasannya ialah cuaca ketika itu terlalu panas, dan Allah menjawab bahawa api neraka lebih panas daripada kepanasan matahari di dunia. Kemudian Allah beritahu mereka-mereka yang dibenarkan untuk tidak pergi berperang dengan alasan, dan mereka ini tidak berdosa, iaitu golongan yang lemah, yang kedua orang yang sakit, dan yang ketiga orang miskin yang tidak cukup nafkah untuk membawa mereka pergi berperang. Kemudian Allah sebut sekali lagi golongan yang tidak pergi berperang tapi tidak ada alasan, dan mereka berdusta dengan Rasulullah SAW dengan memberi alasan yang bohong. Kemudian Allah bagi amaran melalui Rasulnya bahawa apa saja yang mereka nak cakap ataupun apa saja alasan yang mereka nak kemukakan, semuanya sudah diberitahu oleh Allah kepada Rasul. Maksudnya ialah segala alasan mereka tidak diterima oleh Allah dan Rasul. Bahkan Allah bagi amaran bahawa apa saja yang mereka lakukan tidak berakhir di dunia, tapi summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Apa saja yang mereka lakukan, zahir dan batinnya, akan dikembali kepada Tuhan yang Maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata. Kita sampai ayat 94 sampai situ kan. Kemudian ayat hari ini Allah sebut lagi bagaimana sikap orang munafik yang suka bersumpah. Mereka bukan setakat berbohong, tapi mereka menggunakan nama Allah yang mulia untuk menghalalkan pembohongan mereka. Okay, kita tadabbur ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayahlifuna. Ya, asada fi'il madhi halafa. Kalau mudhari' yahlifu.
Jadi halafa dia telah bersumpah. Kalau yahlifu fi'il mudhari', dia sedang bersumpah. Tapi kalau tambah sin di hadapan, sin, sayahlifu. Jadi kalau tanpa sin mungkin dia menunjukkan sedang, mungkin menunjukkan sentiasa, dan mungkin menunjukkan akan. Tapi bila tambah sin, dia menunjukkan satu je, iaitu akan. Bukan sekarang, bukan sentiasa. Jadi akan bersumpah. Kalau seorang, kalau ramai, tambah waw nun. Sebab orang munafik ni bukan seorang, ramai. Sayahlifuna. Jadi waw nun menunjukkan mereka ramai. Sin menunjukkan akan. Ada maksud ni. Kenapa Allah menggunakan huruf sin? Jadi Allah nak bagi apa ni? Orang munafik ataupun mereka akan bersumpah. Jadi masa turun ayat ni, mereka dah bersumpah ke belum? Belum. Mereka akan bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. Lakum, kepada kamu. Bila mereka akan bersumpah? Iza, apabila. Inqalabtum, bertukar dari satu tempat ke satu tempat. Daripada perkataan qalaba. Kalau qalaba membalikkan. Kalau yang terbalik qalbun. Sebab tu hati dipanggil qalbun. Kalau satu qalbun, kalau banyak qulub. Kenapa hati dipanggil qalbun? Daripada perkataan qalaba. Sebab hati selalu berbolak-balik. Dia tak ada hati beriman daripada pagi sampai petang je. Tak ada. Beriman 5 minit, lepas tu kupu 10 minit. Sebab tu hati dia panggil qalaba. Dan sebab itulah Nabi selalu berdoa supaya Allah jangan bolak-balikkan hati yang sentiasa berbolak-balik. Apa doa tu? Yang muqallibah daripada perkataan ni lah. Tambah mim, muqallibah. Bahasa Arab bila tambah mim di hadapan, berbaris depan, menunjukkan apa pula? Kalau mu, ada mu kat depan. Orang yang. Kalau amanah beriman, kalau orang beriman, mukmin. Kalau aslama, Islam. Kalau orang Islam, kalau aflaha, berjaya. Kalau orang berjaya, muflih. Kalau qallaba, yang membolak-balik. Kalau orang, muqallib. Kita baca doa kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Cuba terjemah. Ya muqallibal, wahai yang membolak-balik. Siapa tu? Ada tak selain pada Allah yang boleh membolak-balikkan hati manusia? Ada? Tak ada. Jadi kita minta kepada yang betul-betul berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan qulub, hati-hati. Apa doanya? Sabbit, tetapkan qalbi. Qalbi ni satu. Kalau banyak, kalau jamak, qulub. Kenapa sini jamak plural, sini satu? Qulub banyak. Bila minta satu. Hati terbalik ramai. Yang Allah bolak-balikkan hati siapa? Ramai. Yang tukar minta berapa orang?
Seorang je masing-masing minta. Jadi bila minta, jangan Allah bolak-balikkan hati. Jangan wakil pada imam. Kita sendiri bacalah. Kita sendiri baca. Okey. Sabit, tetapkan, teguhkan hatiku ala dinika. Siapa yang selalu baca doa ni? Rasulullah. Hati Nabi berbolak-balik tak? Ada tak pagi Nabi beriman, petang dah lemah? Ada? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa? Apa perlu Nabi baca? Bukan setakat Nabi baca, Nabi paling banyak baca doa ni. Untuk mengajar kita. Kenapa nak mengajar kita? Nabi sendiri kena baca. Cukup Nabi bagi doa, kamu baca. Aku tak perlu baca. Nabi contoh. Dia ajaran yang paling berkesan ialah bila kita tengok orang yang cakap tu buat. Kalau orang cakap tu bagi saja ilmu tapi dia tak buat, orang tak ikut. Kemudian isteri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu selalu baca doa ni? Hati kamu tak ada masalah." Nabi bagi sebab lah. Sebab hati manusia ni berada di antara jari Tuhan. Hadis sahih. Macam ni. Macam maka ni lah. Bila duduk kat jari, apa kita boleh buat pada maka ni? Boleh pusing, boleh lambung. Macam itulah hati kita. Sekejap seronok beribadat, sekejap malah bulan Ramadan rajin baca Quran. Bila habis Ramadan, cuti sebelah bulan. Jadi kalau orang macam Nabi baca doa ni, orang macam kita lagi wajib baca doa. Okey. Jadi iza apabila inqalabtum, kamu apa ni? Daripada qalabah. Kamu balik. Balik dari mana ke mana? Daripada Tabuk ke Madinah. Apabila kamu balik, kamu tu Nabi dan para sahabat, ilaihim, kepada mereka. Mereka siapa ni? Orang munafik. Litu'ridu. Okey, mereka akan bersumpah, belum bersumpah. Bila mereka akan bersumpah? Bila kamu balik ke Madinah, bila Nabi balik ke Madinah, mereka akan bersumpah. Jadi sebelum mereka bersumpah, ayat ni mereka baca tak? Mereka dengar tak? Dengar. Sebab masa ayat turun ni mereka belum bersumpah. Apa bukti? Allah kata mereka akan bersumpah. Faham tak? Jadi di situ ada pengajaran. Apa pengajaran dia? Orang munafik dengar ayat ni, Nabi baca dalam solat, iaitu Allah kata mereka ni akan bersumpah. Mereka dengar. Sepatut mereka buat apa? Itu yang Dr. Aisyah tahu. Tak, kalau orang munafik ni, semua orang munafik dan orang kafir memang degil dan tak cerdik lah. Yang beriman kepada Allah saja ulul albab. Dia tak cerdik. Apa tanda tak cerdik? Dia tak tadabbur Al-Quran. Kalau dia tadabbur Al-Quran, apa dia buat? Dia tak akan bersumpah. Kenapa? Tak, dia tak akan bersumpah. Dia nak buktikan bahawa ayat Quran ni tak betul. Faham tak? Kalau dia cerdik, sekarang peluang untuk dia buktikan kepada Nabi dan kepada sahabat-sahabat Quran ni tak betul. Quran kata aku akan bersumpah, aku tak bersumpah pun. Betul? Tapi kenapa dia bersumpah juga? Sebab dia bodoh, dia tak tadabbur Al-Quran. Abu Lahab orang Arab ke orang Melayu? Apa hubungan dia dengan Nabi? Dia pakcik Nabi, bangsa Quraisy.
bangsa Arab, pakar dalam bahasa Arab, tapi tak beriman. Jadi syarat nak beriman bukan mesti bangsa Arab. Bilal pula, Bilal bangsa apa? Habasyah. Berasal daripada hamba, kulit hitam. Abu Lahab bangsa Arab, Quraisy, pakcik Nabi. Antara dua ni yang mana kita kena sayang? Bilal, bukan bangsa, bukan keturunan. Okey. Sama juga Allah sebut dalam surah Tabbat Yada kan, ada tak perkataan sayasla naran zata lahab. Sayasla apa makna? Dia sebenar yaslah. Yaslah ni makna akan masuk. Dalam Al-Quran, kalau yaslah dia akan masuk dan kekal, tak akan keluar. Masuk apa ni? Naran, api neraka, zata lahab yang okey, masa ayat ni turun, Abu Lahab ada lagi tak? Dia dengar tak? Dia tahu tak? Dia tak ada buat yang ni. Kalau dia tak ada buat, dia cerdik, dia buat apa? Dia masuk Islam. Bukan dia nak masuk Islam, tapi dia nak buktikan bahawa Allah ni tak betul, Quran pun palsu. Quran kata aku akan masuk neraka. Sekarang aku dah mengucap tak betul lah Quran kamu. Tapi sebab dia bodoh, dia tak ada buat Al-Quran, dia buat macam tu je. Tengok Allah guna sin. Aku kata mereka akan bersumpah. Tengoklah, mereka betul-betul akan bersumpah. Okey, apa sebab mereka akan bersumpah? Cukup kalau ayat sebelum ni kita dah belajarkan, mereka akan jumpa Nabi dan minta uzur, kan? Tak sebut bersumpah. Tapi ayat ni Allah nak begitu bukan setakat mereka akan minta uzur, tapi akan bersumpah. Jadi apa faedah bersumpah bagi orang munafik? Dan kita kena ingat, ini antara sifat orang munafik, iaitu suka bersumpah. Orang beriman tak suka. Orang beriman paling tak suka bersumpah. Kenapa? Orang beriman, dia bercakap untuk mendapat redha Allah. Dan Allah akan tahu dia berbawa ataupun tak, tanpa dia perlu bersumpah. Tapi orang munafik, dia suka bersumpah sebab dia bercakap nak dapat redha manusia. Jadi bila dia rasa orang tak percaya, dia akan bersumpah. Okey, apa sebab orang munafik bersumpah ni? Allah begitu, litu'ridu. Dia terjemah apa litu'ridu? Supaya kamu berpaling. Anhum, dari mereka. Apa maksud berpaling ni? Dia datang jumpa Nabi, bersumpah nak beritahu dia ada alasan sebab tak pergi berperang. Tiba-tiba Allah kata mereka datang jumpa kamu bersumpah supaya kamu berpaling daripada mereka. Apa maksud? Betul. Supaya kamu berpaling daripada mereka, maksudnya supaya kamu tak menghukum mereka, kamu tak mencela mereka. Caranya apa? Sumpah, wallahi. Kemudian Allah kata apa? Fa'aridu. Maka berpalinglah. Siapa perintah ni? Allah perintah pada Nabi. Allah kata pada Nabi, bagi tahu mereka, kalau mereka nak sangat kamu tak tak mengutuk mereka, tak menyalahkan mereka, maka Allah kata kepada Nabi, bagi tahu pada mereka, Allah kata pada mereka, fa'aridu, berpalinglah oleh kamu anhum, dari mana Allah suruh Nabi perkenankan permintaan mereka. Mereka nak, Nabi jangan salahkan mereka. Jadi Allah kata, okey, bagi apa yang mereka nak. Iaitu, jangan salahkan mereka, jangan kutuk mereka. Sebab apa? Sebab apa? Sebabnya, innahum, sesungguhnya
mereka adalah rijisun najis. Dia najis, bahasa Arab najisun. Ada satu ayat, innamal musyrikuna najasun. Najasun. Ini ayat Quran. Sesungguhnya orang musyrikun adalah najis. Jadi najis ni bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Dimelayukan. Jadi rijisun dengan najisun makna dia sama. Okey. Kenapa Allah kata okey, kalau mereka nak kamu jangan kutuk mereka, jangan salahkan mereka, Allah kata okey, jangan kutuk mereka, biarkan mereka. Sebab mereka najis. Apa maksud dia? Dia orang beriman kalau bersalah, Allah cela tak? Allah cela tak? Cela kan? Banyak tak ayat Quran orang cela orang beriman? Cakap tak buat. Kan? Banyak kan? Kenapa Allah cela orang beriman? Sedangkan dia orang beriman. Sebenarnya cela tu adalah tanda sayang dan Allah masih mengharap orang tu berubah. Boleh faham? Tapi orang munafik ni Allah kata apa? Mereka tak nak kamu cela mereka. Okey, biarkan. Sebab mereka ni najis. Faham tak najis? Dia najis dengan benda yang kena najis. Beza tak? Benda kena najis nama apa? Bahasa Arab. Mutanajis. Saya belajar fiqh dulu. Mutanajis kan? Najis dengan mutanajis dua benda yang berbeza. Mutanajis benda yang boleh basuh tak? Boleh. Sebab dia bukan najis. Kalau najis, boleh tak kita basuh najis sehingga tak jadi najis? Tak boleh. Mereka ni najis, tak boleh cuci lah. Biarkan. Boleh faham? Tu dah sampai tahap habis. Siapa marah? Munafik dia tak reti, Dia nakkan Nabi tak kutuk dia. Nabi tak kutuk lagi dia seronok. Sebab dia tak faham pun apa maksud jangan kutuk tu. Mereka tak faham. Tak ada perasaan. Allah cakap bahasa Arab ni langsung baca ayat. Dia tak terasa ke? Ini najis, kamu najis. Jadi kalau kita najis kan? Tak, sekarang dia beriman tak dengan Allah? Tak. Dengan Allah pun dia tak beriman. Dengan ayat Allah? Kalau baca ni dia orang kena pergi buat dia. Buat dia je. Sebab buat dia jadi munafik tu. Kalau buat ia tak jadi munafik. Apa dia ni? Dia tak ada can lagi ke Ustaz? Allah dah gelarkan dia pada najis. Tak, dia kalau ikut sejarah, ramai orang munafik hasil daripada ayat-ayat Al-Quran yang mencela mereka, yang membongkarkan sifat mereka yang buruk, ramai yang bertaubat. Jadi orang munafik ada dua golongan. Satu golongan yang memang dah betul-betul hati tak ditutup oleh Allah. Takkan, ni jenis ni lah najis ni. Bagi peringatan macam mana pun macam itulah. Contoh macam Abdullah bin Ubay lah. Buat macam mana pun tak akan berubah. Tapi anak dia beriman tak? Anak dia beriman. Okey, di sini najis. Orang munafik ni najis. Kita kalau pegang najis, kena basuh tak? Tapi kalau bersalah dengan orang munafik ke orang kafir, kena basuh tak? Kena samak tak? Tak. Kenapa tak kena? Kerana Allah kata najis. Ayat Quran tu. Najis dari segi najis bentuk najis. Habis dari segi apa? Dari segi hati. Dia najis dipanggil najis maknawi, iaitu dari segi akidah. Fizikal dia bersih. Kadang-kadang fizikal dia lebih bersih daripada orang Islam. Kan? Kalau pergi Jepun, New Zealand, lebih bersih kan? Tapi pergi pula masjid kat Malaysia, kotor. Dari mana?
Okey. Wa ma'wahum. Ma'wa pada ma'wa. Tempat tinggal, tempat berlindung. Dia daripada perkataan awa. 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 Kalau fi'il amar, a'wu. Kalau ada fa kat depan, fa'wu. Biasa dengar tak? Fa'wu. Surah apa tu? Surah Al-Kahfi kan? Cuba baca ayat tu. Bukan daripada awal surah, daripada awal ayat tu. Fa'wu ilal kahfi. Allah perintah pemuda kahfi pada fa'wu, maka pergilah berlindung. Awal tu makna berlindung. Fa'wu, Allah kata pergilah kamu berlindung ke mana? Ilal kahfi, ke gua. Jadi bahasa Arab, kalau tambah mim baris depan menunjukkan tak, mu. Mim baris depan. Baru je tak ada 5 minit tak sampai, ha? Orang lah, orang. Kan? Mukmin, Muslim, mujrim, muflis. Musalla lain. Okey, kalau ma pula, mim baris atas. Bahasa Arab menunjukkan apa? Tempat. Jadi ma'wa menunjukkan tempat. Apa contoh lain? Mim baris depan di awal menunjukkan tempat. Yalah, selain pada masjid lah. Mat'am. Lagi. Maktab, madrasah. Semua bukan perkataan asal tu. Majlis, mahsyar. Okey. Yang paling ingat mat'am dengan masjid. Tinggal ataupun berlindung. Okey, jadi ma'wa apa dia? Dan tempat. Tempat tinggal mereka Jahannam. Neraka Jahannam. Apa makna Jahannam? Gelap dan dalam. Ada maksud tu. Jadi api dah panas, kemudian tambah pula gelap, tambah pula kalau kena bakar dalam kegelapan, lagi menakutkan, tak nampak apa-apa. Kemudian dalam pula, makna apa? Tak boleh keluar. Okey, kenapa Allah kata tempat tinggal, tempat berlindung mereka? Allah boleh kata mereka akan masuk neraka Jahannam. Tak. Tapi kenapa guna tempat berlindung? Kalau kita tempat berlindung ni, biasa tempat berlindung tu boleh selamatkan kita ke tak? Kan? Tempat berlindung. Tapi kalau tempat berlindung membakar dia, ada lagi tak tempat berlindung lebih pada tu? Ada, mereka tak akan selamat sampai bila-bila. Pelindung dia adalah api, bukan bomba. Kalau bomba okey. Okey, Jahannam. Jadi ayat ni bagus untuk bagi amaran kepada orang-orang yang suka berpacaran. Wa ma'wahum jahannam. Tapi makhraj tak berapa betul. Okey, jazaan Allah tu adil, Allah tidak zalim. Bila Allah kata dia najis, tempat berlindungnya adalah neraka Jahannam, mungkin kata, kenapa Allah zalim? Tak. Allah pun sebut, semua tu adalah balasan bima kanu, dengan apa yang adalah mereka
Yaksibun. Usahakan, lakukan. Bukan, itu yakzibun. Ini yaksibun. Lakukan. Kasabah mana? Usaha. Cuma beza, la yukallifullahu nafsan, sambung, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini surah apa ni? Al-Baqarah ayat berapa? Bila dibaca ni? Sebelum tidur. Jangan baca masa tidur. Okey. Mana baca tiap malam tak? Baca? Okey, terjemah sikit. Lah. Baginya, nya ni balik pada apa? Yalah, nya ni balik pada apa? Tak. Ini dipanggil dhamir ganti nama kan? Dan dhamir ni dipanggil dhamir muannas. Kalau muzakkar lahu hu kan? Kalau hadu balik pada perempuan. Mana la yukallifullahu nafsan. Nafsan ni balik pada nafsan. Allah tidak akan membebankan sesuatu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Kemudian laha, bagi jiwa itu ma kasabat, apa yang ni kasaba yaksibu, dia usahakan, wa 'alaiha, dan ke atasnya, atas apa? Jiwa tu maktasabat, apa yang dia. Tapi nampak tak? Huruf asalnya sama. Kaf, sin, ba. Sini ada tak? Ada. Kaf, sin, ba. Cuma sini ditambah alif dengan ta. Kan huruf asal dia kaf, sin, ba. Kaf, sin, ba. Apa beza dia? Satu usaha yang baik. Yang mana usaha yang baik? Kasabat. Yang ni? Mana tahu apa beza dia? Itu baru saya sebut tadi. Yang satu menunjukkan pahala, dapat pahala. Satu lagi menunjukkan dapat dosa. Huruf apa yang menunjukkan dosa dan huruf apa menunjukkan pahala? Ni. Masyarakat ni je. Lam ni menunjukkan pahala ataupun balasan baik. Ini ala. Ala ni menunjukkan dosa. Laha, untuknya. Untuk ni benda baik. Bagi kamu, untuk kamu. Tapi kalau ke atas kamu, dosa. Boleh? Tapi di sini kalau pahala atau amalan baik, Allah guna perkataan kasabat. Kalau amalan dosa, Allah guna iktasaba. Dia beza ni. Satu kasaba, satu lagi dia tambah ni. Nampak tak? Huruf hasa kaf simbada. Jadi bila amalan baik Allah guna kasabah, bila amalan jahat ataupun buruk Allah guna iktasabah. Apa maksudnya? Tengok bahasa. Kalau kita tak belajar bahasa ataupun tak tadabbur, kita tak tahu rahsia dia. Kasabah ni dalam bahasa Arab, kalau tanpa alif dan ta menunjukkan dilakukan dengan mudah. Allah nak bagi tahu amalan baik ni mudah je buat. Berzikir mudah tak? Perlu tak duit? Perlu tak ada orang? Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita diam pun dapat pahala. Tapi bila nak buat dosa, susah. Dalam bahasa Arab, susah
tambah alif dan ta. Iktasabat. Ha? Ya, betul. Jadi nak buat dosa susah tak? Kalau nak berzikir, subhanallah seorang boleh. Tapi kalau nak mengumpat, kena cari member. Kalau mengumpat sorang-sorang, dia panggil? Nak mencuri, kena keluar rumah. Betul tak? Nak mengetuk orang, kena tengok orang dulu. Betul kan? Jadi nak buat dosa ni sebenarnya susah. Tapi akhirnya ramai juga buat dosa. Nampak amal solat ni mudah aja. Solat 2 rakaat, berzikir, diam, jangan cakap, dapat pahala dah. Nak bercakap juga. Okey. Sekarang yaksibuna. Allah guna yang mana? Yaksibuna daripada kasabah ke iktasabah? Ha? Kalau kasabah mudhari' dia yaksibuna. Yaksibu. Kalau iktasabah mudhari' dia yaktasibu. Kan? Jadi sekarang ayat ni Allah guna yang mana satu? Ha? Kasabah kan? Jadi kalau ikut ayat ni kasabah benda yang baik dan dia mudah. Okey? Sekarang ayat ni Allah menunjuk nak bagi tahu amalan baik ke amalan buruk? Buruk kan? Kalau buruk sepatut yaktasibun. Tapi kenapa Allah guna yaksibun? Ha? Ulama mengatakan orang munafik ini, orang kafir, bila dia buat jahat, dia biasa sangat. Akhirnya kejahatan tu jadi mudah aja. Tak rasa apa-apa je. Kadang-kadang duduk seorang pun dia mengumpat juga melalui telefon kan. Tekan. Jadi kejahatan bila biasa dilakukan, dia jadi yaksibun. Mudah. Okey. Lepas tu Nabi kata, kalimatani khafifatani fil lisan. Habibatani ila rahman, sakilatani fil mizan. 2 kalimah ringan je di lidah. Tapi berat pada, dan Allah sangat sayang. Ringan tapi susah nak sebut. Betul kan? Mengumpat ni payah, kena fikir, kena tengok dulu. Tapi keluar aja. Dan bila keluar tak berhenti. Okey? Ada orang kalau suka bercakap kan, bila dia tak bercakap tu, itu tanda apa tu? Sama ada dia sakit mulut ataupun dia lapar kan? Okey. Jadi Allah tak zalim. Allah kata mereka ni najis dan tempat berlindung mereka neraka Jahannam. Tak ada tempat lain dah. Semua tu hasil daripada apa? Perbuatan mereka. Mereka dengar ayat ni, mereka baca sendiri tapi mereka tidak tadabbur. Okey, kemudian yahlifuna. Yahlifuna mereka bersumpah. Lakum kepada kamu, litardau supaya tardau kamu redha. Yang tadi mereka akan bersumpah supaya kamu iaitu supaya Nabi tidak marah, tidak mencela mereka. Yang ini pula mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha dengan mereka. Apa makna redha? Redha dalam bahasa Arab ialah al-itmi'nan ila syai'. Tenang kepada sesuatu dan cukup dengan sesuatu. Itu makna redha. Kita bila ada dapat sesuatu, kita pun tenang dan kita tak nak dah selain daripada itu. Itu makna redha. Kalau kita dapat sesuatu, nak satu lagi, tak redha. Boleh? Dan redha berbeza. Redha ni berbeza mengikut orang. Ada orang,
Dia dapat 1,000, dia reda. Ada orang dapat 10,000, tak reda. Dan orang beriman pula, reda orang beriman apa dia? Apa ciri-ciri reda orang beriman? Semua okey. Semua okey. Kan Nabi pujikan orang beriman, Nabi kagum. Bila dapat nikmat, dia syukur, dia bukan sombong. Dia semakin taat. Bila ditimpa musibah, dia reda dan sabar. Jadi keadaan orang beriman, semuanya okey. Kalau kita kata, saya pernah ada sejarah hitam dalam hidup, bukan orang beriman. Orang beriman tak ada sejarah hitam, semuanya putih. Semuanya putih. Boleh faham? Sebab apa? Sebab dia jadi beriman tu sebab ada sejarah hitam tu. Kalau tak ada sejarah hitam, mungkin dia tak jadi orang beriman. Betul? Yang bunuh 100 orang kan? Kenapa Allah terima taubat dia dan jadi ahli syurga? Sebab lepas tu Sayyidina Ali dia kata, orang bertaubat buat dosa besar, dia menyesal, dia bertaubat, lebih baik daripada orang yang sentiasa beribadat, tak buat dosa besar, akhirnya dia rasa dia okey. Yang mana lebih baik? Yang buat dosa besar dan menyesal. Kan? Okey. Jadi nak okey, kena buat dulu dosa. Tengok ciri-ciri munafik. Bila mereka bersumpah, salah satu tujuan untuk untuk apa? Ni ciri munafik. Apa dia ciri munafik? Buat apa nak reda manusia, itu ciri munafik. Siapa cari reda manusia sehingga Allah murka, maka dia akan dapat kemurkaan Allah. Dan manusia pun tak akan reda. Hadis sahih. Saya ulang, siapa mencari reda Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan reda dan manusia akhirnya akan reda pada dia. Boleh faham? Siapa yang mencari reda Allah dengan kemurkaan manusia, sebab dia nak cari reda Allah, orang tak suka pada dia, maka Allah akan reda dan orang akhirnya akan reda pada dia. Kenapa? Sebab bila dia cari reda Allah, dia akan jadi orang baik tak? Wajib jadi orang baik dan orang mesti suka. Kalau tak suka, orang jahat. Dan siapa yang mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka pada dia dan manusia pun akan murka juga pada dia. Betul kan? Berapa ramai yang cari redha manusia, bila sampai satu masa dia tak ada kuasa, orang maki hamun dia. Banyak tak contoh? Nak saya sebut? Tak payah. Jadi orang cari redha manusia ni, hidup dia tak aman, tak bahagia, sempit, penat, letih. Yalah. Saya bagi contoh simple je. Dia beli baju kan? Tengok orang beriman. Beza orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman beli baju nak dapat redha Allah. Orang kutuk apalah warna, apalah, macam kelambu kan? Tapi hati dia puas. Dan orang beriman suka pada dia sebab dia beli pakaian menutup aurat. Ada pula yang B ni, dia beli supaya orang redha. Dalam harga mahal, nak orang redha kena beli yang mahal. Lepas tu tengok-tengok, orang kata singkat lah, tak sesuai lah, saya ketat lah, pakai yang adik punya lah. Lepas tu lagi sakit hati benda, seorang pun tak puji dia. Sakit hati tak? Bukan main dia pakai masa nak pergi kenduri setengah jam depan cermin, 1000 orang seorang pun tak puji, lagi sakit hati. Jadi kalau buat apa-apa untuk dapat redha manusia, hidupnya celaka. Buatlah untuk dapat redha Allah. Jadi mereka bersumpah supaya kamu redha pada mereka, bukan supaya Allah redha. Maka Allah tempelak mereka redha terhadap fa inna Allah maka sesungguhnya Allah la yarda, tidak redha, anil qaumil fasiqin,
terhadap okey. Apa maksud hujung ayat ni? Mereka bersumpah supaya kamu redha kepada mereka, tapi Allah beritahu, Allah tak akan redha. Apa maksud dia? Maknanya walaupun kamu sahabat-sahabat Nabi redha pada orang munafik, ada faedah tak kepada orang munafik? Redha orang beriman kepada orang munafik, ada faedah tak kepada orang munafik? Tak ada faedah satu sen pun. Kenapa? Sebab redha manusia tak boleh bawa ke mana. Redha yang paling bermanfaat ialah redha daripada Tuhan yang boleh bagi apa-apa manfaat dan boleh memberi apa-apa mudarat. Itu redha yang sangat bermanfaat. Ya. Boleh. Sebab itulah redha yang paling mahal ialah redha Allah. Redha ni ada satu hadis sahih, Nabi kata, bila kita redha, kita hidup nak cari redha Allah je, dan kita dapat redha Allah, ada tak tanda-tanda ataupun ada apa-apa Zainal? Silap ke? Fa innallaha, sebelum fa innallaha tu ada fa innallaha. tertinggal ni. Ini bukan saya tulis. Fa innallah, fa in tardau anhum fa innallah ya la yarda anil qaumil okey. Semula terjemah. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha kepada mereka, maka Allah bagi amaran fa'in, maka sekiranya tardau kamu ni sahabat-sahabat Nabi, kamu redha sebab mereka dah ada alasan dan mereka bersumpah, dan katalah kamu redha pada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha kepada kaum. Apa makna fasik? Fasik ni ada dua. Satu fasik akbar, iaitu buat syirik dan terkeluar daripada Islam. Yang kedua, fasik asghar, dia masih dalam Islam. Fasik yang kecil, dia buat dosa besar tapi fasik kecil. Dia berzina, minum arak, tapi dia masih Islam. Jadi fasik ni asal makna dia khuruj an ta'atillah, keluar daripada mentaati Allah, fasiklah. Okey. Dan fasik ni sini dalam ayat ni fasik kecil ke fasik besar? Besar. Sebab ini cerita tentang siapa ni? Orang munafik ni sebenarnya dah kafir. Okey. Soalan saya tadi apa dia? Kalau kita dapat redha Allah, kita redha pada Allah, Allah redha pada kita, apa tanda dia? Apa kesan dalam kehidupan kita? Siapa ada pengalaman? Dia redha pada Allah, Allah pun redha. Apa kesan dia? Kalau tak ada pengalaman bahaya ni. Dah umur 60 ni tak ada pengalaman lagi. Macam mana? Rasa? Boleh cerita tak tenang tu macam mana? Supaya tenang tu tak syok sendiri. Insiden ke, masalah ke, relax je. Beritahu Allah. Ya.
Tapi orang kaya STD pun relax juga. Dia dapat sesuatu pun relax je. Allah yang lebih mudah beribadah. Okey, ada dalil tak? Satu hadis sahih riwayat Muslim. Zaqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Okey, cuba terjemah. Zaqa rasa. Zuk. Pernah dengar zuk? Pernah al-zuk? Pernah dengar? Ni pernah dengar kat mana ni? Oh, ada sejarah az-zuk. Oh, nama disco. Mana betul-betul zuk lah. Zaqa telah merasai ta'ma, rasa kemanisan, akan merasai kemanisan iman. Ayolah, makan ada rasa kan, sebab tu makan. Kalau tak ada rasa, tak makan. Betul? Kita bila sakit, makanan sedap macam mana kita makan tak? Sebab tak ada rasa. Telah merasai kemanisan iman. Siapa ni? Siapa yang radiyah, reda billah, dengan Allah sebagai Tuhan. Apa maksud? Dia reda Allah sebagai Tuhan. Apa maksud? Ramai orang baca zikir kan, zikir pagi, raditu billahi rabbah bil iskan, tapi dia tak rasa manis. Tengah-tengah baca pun mengantuk je. Sampai-sampai sekiranya bila Islam tertidur. Apa maksud? Reda Allah sebagai Tuhan. Dia ayat pendek je, tapi maksud dia semua yang Allah takdir dia reda. Bukan solat je. Ada orang solat, tapi bila Allah keluar masjid, Allah bagi selipar dia hilang. Dia tak reda dah. Dia tak kerasa kemanisan. Jadi apa saja Allah takdirkan, dia reda. Sebab apa? Sebab Allah tu adalah Rabb, pencipta. Kemudian Islam, dia reda Islam sebagai apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia reda Islam sebagai agama. Ada lagi tambah. Kerana Allah kata al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku dah lengkapkan agama aku. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, aku dah sempurnakan nikmatku kepada kamu. Kemudian wa raditu lakumul islama dina, dan Allah kata aku reda Islam sebagai agama. Islam yang mana ya Allah reda? Islam yang mana? Yang dah lengkap. Maknanya kalau dia reda Islam sebagai agama, dia jangan tambah. Bila tambah je, dia tak reda Islam sebagai agama. Jadi saya nak bagi tu, semua yang jadi tokok tambah ni, dia tak akan rasa kemanisan iman. Sebab dia tak reda Islam sebagai agamanya. Sebab tu dia tambah. Boleh faham? Dia tak akan rasa kemanisan. Sebab tu yang suka bergaduh siapa? Ni tokok tambah ni. Orang tegur sikit melenting. Dia kalau ada rasa kemanisan, tenang, sabar aja. Boleh? Ustaz, saya tak tambah. Saya tak buat semua. Sama 2 kali 5. Sama ada mengurangkan ataupun menambah. Dan dia reda Nabi Muhammad sebagai Rasul. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Semua sunnah Nabi dia junjung atas kepala. Dan semua yang bukan Nabi, dia tolak ke tepi. Oh, dia akan rasa kemanisan iman. Orang kutuk ke orang pulau dia, tak ada masalah. Jadi tanda Allah reda pada kita, ada rasa manis. Orang maki dia boleh senyum. Orang pulau okey je. Bukan mana orang pulau dia pulau balik. Tak. Itu bukan manis tu.
Itu balas dendam. Kan Nabi kan orang pulau dia, orang letak isi perut unta, bila buka kota Mekah, Nabi boleh maaf tak? Itu tanda orang manis iman. Dia boleh lupa, dia boleh maafkan. Kalau sifat dendam je, habis. Okey. Okey. Ada masalah tak dengan orang? Ada? Dulu. Lepas tu dah lupa semua? Lupa dah? Ada rasa manis? Dia beza. Nabi ni, Nabi kalau makan, dia tak rasa apa-apa. Boleh faham? Nabi kalau makan makanan, tak ada masalah. Tawar pun okey, tak sedap pun okey. Tapi bila Nabi solat, ada rasa. Kita terbalik kan? Kalau makan, mesti ada rasa. Kalau solat, tawar je. Imam baca panjang sikit je, dah hantar surat layang kan? Okey. Masa dah habis ke? Dah habis dah? Oh, belum lagi. Okey. Al-A'rab. Apa makna Al-A'rab? Al-A'rab jamak orang-orang Arab Badui. Siapa Arab Badui ni? Dia bila ada Arab Badui, ada satu lagi. Orang-orang Arab Badui. Dia kalau orang Arab Badui, seorang A'rabiyun. A'rabiyun. Jamak dia ni A'rab. Kalau orang Arab bukan Badui, dia panggil apa? Arab bandar lah. Arab bandar, Arabiyun seorang. Arabiyun. Kalau banyak, kalau ramai, Arabun. Beza ni. Arab Badui seorang, Arabiyun. Kalau ramai, Arab. Kalau Arab bandar seorang, Arabiyun. Kalau ramai, Arab. Jadi yang kencing dalam masjid Nabi yang mana? Ni. Yang Arabiyun ni macam Abu Jahal, Abu Lahab, Arab bandar. Jadi beza, apa ciri-ciri Arabiyun? Ciri-ciri mereka ialah kasar, tak berilmu, jahil, lepas tu suka berpindah. Dia duduk satu tempat, lepas tu puas, 2-3 bulan dia pindah tempat lain. Okey? Jadi Allah kata apa? Orang-orang Arab Badui. Asyaddu kufran, sangat asyaddu sangat, kufran sangat kufur, wa nifaqa dan sangat munafik. Apa maksud dia? Dia kalau kita belajar bahasa Arab, asyaddu ni mana dia panggil isim tafdil. Mana Allah nak beritahu Arab Badui lebih mudah jadi kafir dan jadi munafik. Lebih mudah daripada siapa? Lebih mudah daripada Arab bandar. Lebih mudah daripada Arab bandar. Kenapa? Sebab sifat-sifat orang Badui itulah tidak berilmu, tidak bertamadun, patut suka berpindah. Dia asas untuk jadi orang beriman apa dah? Untuk jadi orang baik. Ilmu. Dan nak ilmu ni kenapa? Ciri-ciri penuntut ilmu. Kena istiqamah belajar. Kena istiqamah belajar. Orang Badui tak boleh. Kenapa? Sebab dia selalu berpindah. Kadang-kadang dia bela kambing kan. Hari ni dia jaga kambing, dia tak pergi belajar. Besok orang lain pula jaga, dia pergi belajar. Jadi gila-gila. Sebenarnya poin dia apa dia? Masalah orang Arab Badui ni ialah masalah jauh daripada ilmu, dan kalau belajar pun tak istiqamah. Maka bila tak ada ilmu, bila ilmu pula tak istiqamah, dia lebih mudah menjadi kufur. Betul tak yang ramai kufur di luar sebab jahil agama?
Jadi poin dia bukan orang Arab Badui ni. Poin dia ialah bila jauh daripada ilmu ataupun jarang belajar, dia lebih mudah nak jadi kafir dan munafik. Kita sekarang, kita boleh elak tak daripada sifat kufur dan munafik? Kan? Sebab apa? Sebab kita banyak tahu daripada sifat munafik dalam Al-Quran. Sebab kita ada ilmu. Cuba bayangkan berapa ramai yang tak belajar kan? Berapa ramai yang solat tapi ada sifat munafik. Berapa ramai yang pergi haji ada sifat kufur. Sebab jahil. Okey? Kemudian wa ajdaru. Dan ajdaru apa dah? Lebih utama. Orang Arab Badui ini lebih utama alla ya'lamu, mereka tidak mengetahui ataupun jahil, tidak mengetahui, tidak berilmu, tidak mengetahui apa ni? Hudud, hudud, batas ma anzalallah, apa yang telah diturunkan Allah ke atas Rasulnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui apa dia? Apa yang Allah mengetahui ni? Sifat orang Arab Badui kan? Dia ayat ni turun sesuai dengan ketika itu, suasana masa itu. Jadi antara Arab bandar Mekah ke bandar Madinah dengan Arab di luar bandar, yang paling mudah nak jadi kafir dan munafik ialah orang Arab di luar. Jadi ayat turun sesuai dengan keadaan masa itu. Tapi pengajarannya untuk semua. Poin dia apa dah? Kalau kamu duduk kat kampung, jauh daripada masjid, jauh daripada tempat mengaji agama, biasanya kamu akan jahil dan kufur. Jadi pengajaran untuk semua. Jadi Allah Maha mengetahui tentang siapa yang jahil, siapa yang berilmu. Dan ilmu Allah pula terikat dengan apa? Ilmu Allah terikat dengan, maksudnya apa? Allah bukan setakat tahu, tapi ilmu Allah semuanya berdasarkan hikmah. Berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang ada ilmu tapi tak ada hikmah. Buat apa-apa nampak macam bodoh. Kan? Ilmu banyak, buat bangunan tinggi, tengok-tengok kosong. Tak ada orang sewa. Harta banyak, pangkat tinggi, buat rumah 10 bilik, anak 2 orang je. Ada ilmu tapi tidak ada hikmah. Tapi Allah buat apa saja, termasuklah 7 lapis langit. Membazir ke tak? Boleh tak Allah buat selapis je? Kenapa buat 7? Saya pun fikir macam semalam Ustaz, aku baca surah Sad pasal 7 lapisan langit tu kan. Langit pertama pun manusia tak pernah sampai. Semua langit ada bintang, langit pertama tu kan. Allah kata Allah hiaskan bintang pada langit pertama kan. Langit pertama pun manusia tak pernah sampai. Langit kedua, 3, 4 ni kita tak pernah nampak kan. Apa hikmahnya Allah ciptakan 7 langit tu? Ini jawapannya. Allah tu hebat tu, satu tu kata hebat, satu tu kata tu kan. Apa hikmahnya 7 pula? Saya tu fikir kat semalam tu. Okey, sekarang kita sama-sama fikir jawapannya. Apa jawapannya? Jadi kalau selapis, bukankah dah menunjukkan kehebatan Allah? Selapis dah menunjuk hebat. Kalau 7 lapis, lagi hebat. Lagi hebat. Satu, yang kedua, Allah nak bagi tu, dia boleh cipta apa saja dia nak. Selapis ke, 7 lapis ke, 10 lapis, tak ada siapa boleh halang. Allah cipta apa ni? Ular, kalajengking. Ada hikmah tak? Apa hikmahnya?
Apa dia? Makanan siapa? Tak. Haram tak kita makan ular? Kenapa Allah cipta benda yang haram? Kenapa tak cipta benda semua yang halal? Ha? Lepas tu apa faedah untuk kita? Dia makan tikus. Ha? Tikus duduk dalam rumah, ular tak ada dalam rumah. Dia tak makan pun tikus dalam rumah kita. Ha? Ujian apa? Jadi bila Allah haramkan sesuatu, tentulah Allah kena cipta sesuatu tu. Kalau Allah haram, benda tak ada faedah tak hukum haram tu? Tak adalah. Jadi Allah haramkan, benda tu kena adalah apa tujuan? Nak menguji. Aku tengok aku buat benda ni seronok kan. Dan kalau makan sedap aku nak tengok. Makan tak? Sebab benda ni haram. Jadi tujuannya, dengan benda yang haram tu boleh menguatkan iman kita. Dan juga membuktikan apa? Allah mampu buat apa saja. Kalau Allah boleh cipta 3 jenis binatang je, kambing, lembu, unta. Kambing, lembu, unta. Tak hebat sangatlah. Kan? Okey, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Okey. Jadi poin di sini apa dah? Orang Arab Badui lebih mudah menjadi kufur dan munafik. Apa sebab? Bukan sebab Arab Badui. Jauh daripada ilmu. Sebab itulah kita banding orang bandar kan dengan orang di kawasan pedalaman. Yang mana lebih bertamadun, lebih berakhlak, lebih mudah beriman? Bandar. Kalau kita pergi kat kampung, kat pulau-pulau mega kan, ya Allah. Sabar je lah. Sampai tak pergi kan. Orang Badui ni tak marah kalau orang pergi Badui. Tak marah. Tak marah? Diorang ni yang macam kalau masa di Jordan ni orang banyak tattoo tu Ustaz. Wanita itu. Bukan. Itu orang bandar pun buat tu. Tak, orang Arab Badui kalau kita pergi Mekah, naik bas Mekah ke Madinah ada yang pasal kemah tepi-tepi kan. Dengan kambing-kambing dia tu, orang Arab Badui. Kita pergi tahun depan tengok tak ada dah sebab dia suka berpindah. Dia bela kambing, tengok tempat ada rumput, dia duduk kat situ. Bila dah habis, dia pergi tempat lain pula, suka berpindah randah. Ada. Biasa tak naik bas Mekah Madinah? Ada kan? Tak pasal tidur. Tempat tu nampak macam berbakar. Kan tanah orang tak boleh lah. Indah. Tak, kadang-kadang tengah-tengah padang pasir tu tak ada siapa peduli pun. Okey, jadi pengajaran paling besar apa dia? Carilah ilmu. Bila jauh daripada ilmu, jahil, dia lebih mudah nak jadi kufur ataupun munafik. Okey, ada soalan? Saya nak tanya cerita Nabi Daud tu. Saya dah berapa jumpa ayat dengan kisah lelaki bertanya dengan pasal kambing 99 ekor dengan syukur. Tak faham cerita tu cerita apa? Boleh tak kita jawab minggu depan? Boleh? Saya baca betul-betul dulu, kita jawab minggu depan dan kita keluarkan pengajaran. Saya tak faham cerita. Saya tak faham kenapa lepas tu hakim tu salah ke sebab lepas tu Nabi Daud bertaubat. Nabi tak faham. Nabi Sulaiman betul kan? Itu surah tu pun kita belum tadabbur. InsyaAllah saya jawab minggu depan. Ustaz boleh ke masa baca doa istikharah untuk mengubah pilihan memilih stay berada dalam perkahwinan atau bercerai? Tak bercerai Ustaz. Tak, dia istikharah ni daripada perkataan khara yakhiru, buat pilihan. Bila buat pilihan mesti ada kena ada pilihan lah. Kalau satu benda je jangan solat istikharah. Berapa pilihan? Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Dan cara yang betul kata ulama, kalau ada 2 pilihan, 2 ataupun 3 semuanya betul. Tak boleh kita pilih antara benda yang betul dengan benda yang salah. Kita pun solat istikharah. Itu tak payah. Solat istikharah nak isap rokok ke tak nak? Itu tak payah.
Dia kalau kita, contohlah ada 2 orang masuk meminang anak kita kan, 2 calon. Dua-dua okey. Kita pun solat istikharah. Dan cara dia, ulama kata, sebelum solat, kena buat pilihan dulu. Kena buat pilihan sebelum solat. Kita buat pilihan, kemudian solat tu apa tujuan? Kita nak minta Allah tunjukkan yang kita pilih tu adakah baik untuk kita ataupun tak. Sebab tu dalam doa tu, kalau kita baca doa, kalau yang aku pilih ni baik, maka permudahkan. Kalau yang aku pilih, yang aku dah pilih tak baik, maka batalkan dia. Jadi ini nak bercerai dengan dia bercerai tu apa sebab? Kalau saja-saja nak bercerai sebab ada orang ketiga, jangan solat istikharah. Sebab benda tu haram. Tapi kalau suami tu zalim, tak bagi hak, kan? Dia boleh solat istikharah. Tapi kena buat pilihan sebelum solat. Kemudian ulama kata solat istikharah jangan ulang berkali-kali lah. Ada orang solat sampai 20 kali. Lepas tu lagi teruk apa? Dia tunggu mimpi pula. Dia solat 20 kali, tunggu mimpi pula. 20 tahun tak mimpi-mimpi. Oh, yaksibu dengan yaf'alu. Itu saya kena tengok kamus. Bahasa Arab ni detail. Yaksibu, yaf'alun, ya'malun. Ada beza sikit-sikit tu. Jadi kena tengok kamus. Wallahu a'lam. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kelas kita tak ada sampai hari Isnin. Kita cuti besok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. InsyaAllah kami akan ke Sabah hari Jumaat ni dan balik Ahad. Dan kelas akan sambung pada hari Isnin pukul 10.30 pagi insyaAllah.